Hai, Assalamualaikum semua, nama aku Alif. Selamat kembali ke channel aku Marjans TV. Welcome back to another episode of my video, guys. So pada hari ni aku nak start this video with giveaway. Yes. So nampak tak baju aku yang pakai hari ni? It's Carhartt. Shout out to 100%. Kalau korang nak sehelai dua baju yang macam aku pakai ni, a very simple black tee with the Carhartt punya logo, all you gotta do is korang pergi ke 100% punya website, korang pergi cari baju Carhartt yang korang suka, korang screenshot dan korang hantar dekat aku punya DM kat Instagram. Yes, Instagram aku ada kat bawah kat link apa semua. Korang pergi 100% punya website, korang cari baju Carhartt mana yang korang suka, korang screenshot, korang hantar kat aku dan korang bagi tahu kenapa korang kena menang baju ni. So this giveaway adalah untuk dua pemenang. Dua pemenang ini akan menerima satu t-shirt daripada Carhartt. Shout out to 100%. Aku memang suka t-shirt yang simple macam aku selalu pakai, memang hitam macam tu je, right? Jadi guys, pada hari ini aku ingin bercerita tentang sebuah cerita yang berkait rapat dengan cerita-cerita aku yang sebelum ini. Korang ingat tak aku ada cerita beberapa episod pasal mafia, pasal the mob, dan hari ini aku ingin sambung cerita itu tetapi lebih kepada sebuah institusi keagamaan, iaitu The Vatican. Siapa tak kenal dengan Vatican, guys? Satu dunia korang pun mesti kenal apa itu Vatican. The Vatican Catholic Church yang berada di Italy. Vatican ni kalau korang nak tahulah, mereka adalah sebuah negara yang independen, sebuah negara yang paling kecil dekat dunia yang terletak dekat Italy. Dan dalam Vatican ini, dalam Vatican City ini, mereka ada guard sendiri, mereka ada askar sendiri, mereka ada bank sendiri dan everything semua ada undang-undang sendiri dan sebagainya lah. Tetapi hari ni aku tak nak cakap pasal kehebatan ataupun apa yang best ni, apa yang gempak dekat Vatican ni. Aku nak ceritakan tentang the dark side. Aku nak ceritakan tentang keburukan, skandal-skandal yang berkait dengan mafia, berkait dengan Freemason. Freemason ada semua dalam cerita pada hari ini, dan bagaimana actually sebuah organisasi keagamaan seperti Vatican ini sangat-sangat involved dengan benda-benda yang jenayah, benda-benda yang jahat. Mungkin ada yang kat luar sana tak bersetuju dengan aku punya pendapat ataupun apa benda yang aku cerita pada hari ini, terutamanya mereka yang beragama Kristian. Tetapi jangan salah sangka, guys, ini adalah sumber daripada sebuah buku yang ditulis oleh seorang Kristian juga. Segala apa yang aku cakapkan pada hari ini aku petik daripada sebuah buku yang diberi nama God's Banker, yang ditulis oleh seorang lelaki yang bernama Gerald Posner. Apa benda yang aku nak sampaikan pada hari ini pun tak banyak, hanya beberapa saja. Aku rasa dah 5 macam tu lah poin-poin yang aku nak sampaikan. Tanpa melengahkan masa, sebelum kita mulakan, jangan lupa hit that subscribe button, share the video if you like it, dan jangan lupa thumbs up. Dan kalau korang macam kurang sihat ke, kurang macam tak bertenaga ke, lemah ke, bosan ke, pisang ke, tekan that dislike button juga, no problem. Aku tak ada hal nak tekan dislike ke, nak tekan like ke, suka hati korang, janji korang tekan. Okay, let's dive into the video. Bila kita bercakap pasal soal Vatican, pasal Pope, okay, kita dapat bayangkan bagaimana mereka ni menguasai the Catholic Church serata dunia. Tetapi korang nak tahu tak, mereka ni bukan setakat menjaga ataupun mentadbir Catholic Church sahaja. Sebelum Vatican itu wujud, selama 1800 tahun mereka ini mempunyai status mengalahkan monark ataupun mengalahkan raja-raja. Kalau dekat France tu boleh dikatakan Pope punya level dengan juga King France pada ketika dulu memang satu level lah, memang masing-masing high end lah. Sebab apa, guys? Sebab Pope ni dia ada askar sendiri, dia ada battalion sendiri, dia ada pentadbiran sendiri, dia ada macam-macam dan dia ada duit yang sangat banyak. Macam mana mereka boleh ada duit, guys? Sedangkan mereka ni adalah sebuah organisasi keagamaan. Dan bagaimanakah mereka ini mempunyai kuasa yang besar dan bagaimana mereka mempunyai duit yang banyak pada ketika itu? Caranya mudah saja. Apa yang mereka buat, kerana mereka ni terlampau besar, berada di seluruh serata dunia agama mereka ni, jadi mereka mengenakan cukai di mana mereka akan kutip di tempat mereka wujudkan church dan sebagainya. Dan tidak lain dan tidak bukan, cara mereka mendapatkan duit dengan sangat banyak pada ketika itu juga dulu adalah dengan menjualkan surat indulgence. Surat ini ibaratnya macam korang bayar, korang akan dapat pengampunan dosa. Benda ini ada terdapat di dalam buku sejarah sekolah menengah, tak ingat aku sejarah tingkatan berapa, tapi memang ada di zaman kegelapan. Mereka ada buat benda ni untuk mendapatkan duit yang sangat banyak. Pada ketika itu orang nak menghapuskan dosa, orang nak minta ampun, senang je. Korang pergi dekat church, korang bayar, korang akan dikudukan dengan sepucuk surat. Sepucuk surat itulah menandakan anda telah dihapuskan dosanya. Dan benda ni tak murah, guys, pada ketika itu. Dan benda itu pun tak cukup tau. Still tak cukup dengan cukai, tak cukup dengan menjual surat taubat, tak cukup. Apa lagi mereka perlukan untuk tanggung di mereka punya peperangan? Apakah lagi yang mereka perlu buat untuk sambung diorang punya legacy, untuk menyara askar-askar Pope ni, iaitu the Knights Templar ni? Mereka mula minjam duit. Daripada siapa mereka meminjam duit, guys? Daripada Rothschild. Dengar macam tiba-tiba je kan, macam mana boleh ada kena dengan Rothschild sebagainya. Ya, pihak Vatican, the Catholic Church hutang
pinjam duit daripada seorang Jewish punya banker yang bernama Rothschild. Korang tak percaya, korang boleh search sendiri Vatican and Rothschild, keluar segala benda yang korang nak. Dan tak hairan lah bagaimana korang boleh tengok Pope boleh senang-senang cium tangan Rothschild dan sebagainya. Sedangkan kita semua tahu orang satu dunia ni kalau jumpa Pope, orangnya akan salam cium tangan pada Pope. Tetapi tidak bagi Pope. Pope akan salam cium tangan kepada Rothschild. Walaupun mereka pinjam duit dulu dah lama dah daripada zaman atuk nenek dia semua, tapi sampai sekarang mereka still anggap Rothschild tu sebagai macam the leader. Fakta seterusnya tentang Vatican adalah sekitar pada tahun 1870, Pope kehilangan kuasa. Askar-askar Pope hilang kuasa dan juga mereka kehilangan power di Italy, dan mereka juga kehilangan the Papal State, di mana itu menjadi rumah mereka pada ketika itu sebelum adanya Vatican City. Dan apa yang berlaku adalah pihak nasionalis Italy menyatukan seluruh semenanjung Italy itu, negeri-negeri yang kecil semua tu mereka satukan untuk menjadi sebuah negara nasional, kira macam pentadbiran barulah. Mereka menghalau Pope ni daripada tanah Italy. Dan apa Pope buat pada ketika itu, guys? Kau ingat Pope nak menyerah kalah macam tu je? Tak. Apa Pope buat pada ketika itu adalah dia kautim dengan Mussolini. Siapa tak kenal Mussolini? Kalau korang tak kenal Mussolini, korang pause video ni, korang pergi cari siapa itu Mussolini. Bila korang nak Google, korang barulah tahu siapa Mussolini dan betapa kejamnya seorang lelaki yang bernama Mussolini ini. Dan apa yang terjadi adalah Pope kautim dengan Mussolini ini, dan juga akhirnya bincang, apa benda yang dia kautim pun aku tak tahu. Mussolini menghadiahkan sebuah tempat ataupun sebidang tanah yang sekarang ni Vatican City lah untuk dijadikan sebagai tanah rasmi untuk Pope. Dan Italy pada ketika itu juga mengurniakan sovereignty ataupun kedaulatan kepada Vatican City ini untuk dijadikan sebuah tanah special untuk Pope, memang satu negara dia saja. So cerita dia itulah bagaimana wujudnya Vatican City ini. Orang dengar macam Pope bekerjasama dengan Mussolini kan, macam dah gempak kan, macam nak apa benda yang dia buat sebenarnya. Tak terhenti kat situ, guys. Korang tahu tak, Pope juga pernah kautim dengan seorang lelaki yang bernama Hitler. Banyak benda yang mereka bekerjasama untuk memastikan sumber keuangan terus mengalir kepada Vatican supaya mereka ada duit, supaya mereka boleh teruskan apa benda yang mereka buat. Setelah Pope kautim dengan Hitler, jadi maka mereka pun dah boleh masuk ke dalam Germany, mereka dah boleh buat empire kat Germany, buat church kat Germany dan sebagainya. Dan pada ketika Perang Dunia Kedua, tengah-tengah Perang Dunia Kedua, Pope Pius telah menubuhkan satu institusi keuangan iaitu the Vatican Bank. Vatican Bank itulah yang merubah segala-galanya, yang membuatkan ini membolehkan Vatican terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dengan benda-benda yang lebih jahat, lebih gangster lagi daripada apa yang mereka selalu buat sebelum ini. Segala fraudulent, segala kegelapan duit dan sebagainya telah berlaku di dalam the Vatican Bank ini. Jadi bagaimana mereka ni boleh start Vatican Bank? Pada Perang Dunia Kedua ini, pihak US, pihak British Ally ni, mereka bersatu padu untuk menyekat segala urusan, segala trade dengan negara-negara yang musuh ni. Masuklah negara-negara yang kononnya seperti macam neutral dan sebagainya, macam Monaco, macam Switzerland pun US dan juga British stop, halang daripada syarikat-syarikat corporate ini berhubung ataupun berdagang dengan mereka-mereka ini. Vatican telah nampak satu peluang. Peluang inilah yang digunakan oleh Pope untuk menubuhkan Vatican Bank. Apa yang mereka buat adalah mereka bersekutu dengan bank daripada US dengan British, dan mereka secretly berdagang, open the business towards the allies seperti Germany, seperti Russia dan sebagainya, untuk mereka terus boleh berurusan niaga, berurusan duit, trade dan sebagainya lah. Dan akhirnya apabila mereka telah habis Perang Dunia Kedua, still maintain the hubungan baik dengan Jerman, dengan negara-negara yang mereka sering buat, dan juga at the same time mereka ada intelligence ataupun maklumat yang baik daripada pihak British dengan juga pihak Amerika. Seterusnya, pada sekitar tahun 1960-an, di sinilah bermula zaman kegelapan dahsyat Vatican Bank ni. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab pada era inilah pihak-pihak Archbishop banyak deal, banyak kautim dengan the mafia. Yes, tak tipu guys, benda ni betul-betul wujud. Seorang lelaki yang bernama Archbishop Masinkus ni banyak buat deal dengan orang-orang mafia, banyak buat deal dengan banker-banker Italy yang korup. Seperti siapa guys? Korang search internet sendiri, Michel Sindona, Roberto Calvi. Kedua-dua manusia ni adalah banker dan juga businessman yang sangat berjaya dan juga korup. Mereka banyak menolong mafia dan sebagainya. Mereka berurusan dengan dua orang banker ni daripada Italy ni. Apa yang mereka buat adalah mereka melaburkan duit secara haram. Mereka cuci duit mafia
mafia dan sebagainya, sehinggalah mereka gelapkan duit Vatican, sehinggalah bank Vatican tu hampir bankrupt. Dan apabila kantoi, dia terus tinggal kat dalam Vatican. Tak tahu apa jadi tak guys? Dia tak kena apa-apa. Sebab apa guys? Dia claim dia duduk kat Vatican. Vatican adalah sebuah negara yang berdaulat, yang tersendiri. Dia tidak terlibat dengan undang-undang apa yang berlaku dekat Itali. Jadi Itali tak boleh nak tangkap dia, dan dia terus bebas di dalam Vatican. Dan apabila dia resign, dia keluar daripada Vatican macam orang biasa, tak ada apa masalah. Archbishop the Vatican ni juga sangat-sangat dahsyat guys. Kalau korang nak tahu kisah dia, korang boleh tengok cerita Godfather part 3. Cerita part 3 tu memang ada cerita pasal seorang Archbishop ni yang jahat ni, yang ada konspirasi bunuh Pope. Pope John Paul I, dia ada terlibat sama. Untuk memastikan Pope John Paul I tu mati, dia bekerjasama dengan seorang lelaki, anak saudara kepada Lucky Luciano. The Mafia. Memang cerita ni memang ada, memang real punya. Dan dia ni kerja dia membersihkan duit mafia, membersihkan duit Freemason dan sebagainya. Kalau korang tak percaya, korang search je Google nama ini, Paul Marcinkus. Korang boleh tengok, korang boleh baca banyak skandal-skandal yang dia lakukan. Macam-macam hal mamat ni buat dekat Vatican. Segala corruption Vatican Bank pada ketika itu berlarutan sehinggalah era tahun 2012 begitulah. Sehingga suatu hari pada tahun 2013, Pope Francis mengambil takhta sebagai Pope. Mission dia adalah untuk membersihkan skandal Vatican Bank ini dan juga membersihkan segala-gala skandal yang melibatkan Vatican dan juga mafia dan sebagainya. Segala urusan ahli-ahli Vatican dengan mafia, dengan perbankan, bisnes-bisnes mafia, dia lupuskan. Buang orang-orang kat Vatican yang berkait dengan mafia. Vatican stop foundation dengan mafia punya foundation. Benda-benda ni semua yang aku ceritakan ini, semuanya adalah dipetik daripada buku The God's Banker. Aku harap korang terhibur dengan cerita aku pada hari ini. Sedikit sebenarnya dapat memberi sedikit pengetahuan tentang bagaimana kotornya, bagaimana dahsyatnya sebuah institusi keagamaan dijadikan seperti ini, diperlakukan seperti ini. Sebenarnya guys, benda ni bukan berlaku pada institusi keagamaan Kristian saja. Banyak, boleh dikatakan semua agama ada je manusia-manusia macam ni. Semua agama, tak kira lah Buddha ke Kristian ke Islam ke, ada je yang buat perangai macam ni. Ada yang bertopeng kan, janggut bertopeng kan, dengan apa, dengan ketayap lah apa benda semua, tapi mereka buat bisnes-bisnes yang macam ni semua. Gelapkan duit syarikat, bersihkan duit dan sebagainya. Sebab apa? Sebab wayang, sebab watak seorang yang alim, seorang yang baik ini ditutup, dikaburi dengan agama, dikaburi dengan charity, dikaburi dengan benda-benda semua. Dan inilah yang dikatakan the perfect hideout. Memang dia boleh sembunyi sorok dengan begitu senang dan amannya. Satu je kita kena ingat, setiap manusia, tak kira lah apa agama dia, apakah status dia, dia tetap ada satu benda yang semua orang ada, nafsu. Dan mereka-mereka, kita semua tak maksum. Jadi jangan terkejut kalau mereka melakukan kesalahan. Jangan terkejut kalau kita dengar berita orang itu buat ini, ustaz itu buat ini, padri itu buat itu. Benda itu sebenarnya lumrah manusia buat jahat dan sebagainya. Kita ni yang kena berhati-hati. So guys, itu saja video pada kali ini. See you guys on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.